Salam sejahtera diucapkan kepada Dr. Muhammad Syauqi dan kawan-kawan sekalian. Dalam video ini, kumpulan kami, yaitu kumpulan 7, akan membentangkan ulasan artikel kami yang bertajuk Strategi Peperangan Israel dalam Perang 6 Hari Arab-Israel 1967. Sebuah artikel yang bertajuk Strategi Peperangan Israel dalam Perang 6 Hari Arab-Israel 1967 merupakan hasil penulisan daripada Muhammad Firdaus, Haimak, dan Adam. Artikel ini telah diterbitkan dalam jurnal Ulwan pada tahun 2020 dan mempunyai sebanyak 17 bilangan muka surat yang bermula dari halaman 45 hingga 60. Secara keseluruhannya, artikel ini adalah berkaitan dengan strategi peperangan yang digunakan oleh Israel sepanjang Perang 6 Hari berlangsung pada tahun 1967 yang bermula pada tarikh 5 Jun 1967 hingga 10 Jun 1967. Strategi peperangan yang digunakan oleh Israel ini didapati sangat berkesan dalam melumpuhkan serangan dari negara-negara Arab seperti Mesir, Syria, dan Jordan. Antara strategi yang digunakan oleh Israel dalam peperangan tersebut ialah melakukan serangan pada waktu pagi, menyerang bekalan elektrik dan bekalan komunikasi, melancarkan serangan dari udara dan darat, tipu hela, dan memberikan tekanan secara berterusan kepada negara-negara Arab untuk menyerah kala dalam peperangan. Kebijaksanaan Israel dalam merancang strategi peperangan membolehkan Israel memenangi peperangan dan berjaya mengalahkan Pakatan Mesir, Syria, dan Jordan. Oleh hal yang demikian, kemenangan Israel dalam peperangan tersebut membuktikan kepada seluruh dunia betapa pentingnya strategi peperangan dan persediaan yang rapi sebelum melancarkan sebarang bentuk serangan kepada pihak lawan yang lebih kuat daripada kita. Saya Monica Dion Lim, nomor matriks BE 19110651. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan isu utama yang dibangkitkan oleh penulis, yaitu keadaan negara Israel yang merupakan negara yang baru ditubuhkan pada masa itu, dan juga keluasan wilayah negara yang kecil mampu mengalahkan sekutu gabungan negara Arab yang terdiri daripada Jordan, Mesir, dan juga Syria dalam Perang 6 Hari yang tercetus pada tahun 1967. Isu ini dilihat menarik karena memperlihatkan kepada bagaimana sesebuah negara itu mampu memperoleh kemenangan dan juga mampu menundukkan pihak lawan. Hal ini juga memberi satu gambaran terhadap kekuasaan pihak Israel yang mengatur strategi ketenteraan dengan menggunakan prinsip peperangan. Isu utama dalam artikel ini juga memperlihatkan jelas bahwa kemenangan negara Israel dalam Perang 6 Hari adalah disebabkan kemampuan dan kebolehan pihak Israel dalam menyusun strategi peperangan. Walaupun Israel merupakan negara yang kecil dan baru, tetapi keinginan dan hasrat pihak Israel untuk memperluaskan wilayah dan juga sempadan juga mendorong kepada peperangan. Isu utama yang dibangkitkan dalam artikel ini adalah dilihat sangat relevan bagi karena isu maupun persoalan tentang kehebatan pihak Israel adalah satu isu yang boleh dikaitkan dengan isu semasa yang berlaku di negara Arab yang mana mempunyai strategi yang digunakan pihak Israel dalam peperangan dan penaklukan pihak Israel terhadap negara Arab. Saya Nurfarah Hidayah binti Abang Cucu alias Abidin, nomor matriks BS 19161047. Setelah membaca, mendalami dan menyelidiki artikel ini, kami bersetuju dengan keseluruhan isi kandungan atau hasil dapatan yang terdapat dalam artikel bertajuk Strategi Peperangan Israel dalam Perang 6 Hari Arab-Israel 1967. Isi kandungan menjelaskan di dalam artikel tersebut mempunyai sejarah strategi awal peperangan yang berlaku sehingga hari terakhir berlakunya peperangan yang lebih bersifat ofensif berbanding defensif. Melalui isi kandungan artikel ini juga,
terdapat bukti-bukti yang telah dikemukakan oleh penulis bahawa sesuatu peperangan hendaklah menunjukkan pentingnya kebijaksanaan, strategi dan juga risikan dalam menentukan kejayaan bagi sesuatu peperangan. Kami bersetuju dengan pernyataan penulis di dalam artikel ini menganggap bahawa kemenangan Israel dalam Perang 6 Hari 1967 ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor utama, iaitu strategi dan perancangan yang rapi serta tersusun, strategi Blitzkrieg di mana strategi ini digunakan pakai semasa hari pertama peperangan, strategi maklumat risikan, penggunaan alat berteknologi, strategi tipu hela dan ketidaksediaan serta kelemahan tentera Arab. Seperti yang sudah dinyatakan dan dibincangkan, persoalan yang dibangkitkan oleh penulis ialah berkaitan dengan bagaimana Israel yang merupakan sebuah negara baru ditubuhkan dapat mengalahkan sekutu negara Arab akibat daripada beberapa rentetan krisis yang berlaku selepas Perang Dunia Kedua. Di dalam artikel tersebut, penulis telah menjawab persoalan yang dikemukakan berdasarkan kepada faktor-faktor kemenangan Israel dalam Perang 6 Hari 1967 ini. Seterusnya, metodologi yang digunakan dalam artikel ini adalah sesuai dengan kajian yang dijalankan oleh penulis, iaitu metodologi berasaskan historis di mana penulis berusaha untuk mempelajari dan menggali fakta-fakta serta menyusun kesimpulan mengenai peristiwa-peristiwa masa lalu. Bagi mendapatkan analisis yang lebih tepat, penulis menggunakan pendekatan interdisiplin melalui konsep dan teori yang terdapat dalam disiplin ilmu sosial yang merupakan kaedah bagi menyelesaikan masalah dengan menyiasat pelbagai sudut pandang ilmu secara menyeluruh. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Ruhayani binti Abdul Qadir bernomor metrik BS 19110170. Melalui pembacaan kami mengenai artikel ini bahwasanya dapatan kajian ini boleh dipercayai serta meyakinkan fakta dan huraian dalam artikel ini. Hal ini kerana segala fakta tersebut dirujuk daripada sumber yang sahih melalui penyelidik sebelum ini. Antara langkah yang diambil oleh penyelidik bagi memastikan penulisannya dipercayai kesahannya adalah melalui sumber rujukannya sebagai bukti bahawa penulisannya adalah dipercayai serta berkualiti. Selain itu, penyelidik turut mendapatkan sumber daripada Al-Quran bagi menghuraikan intipati dengan maksud yang terperinci. Di samping itu, daripada artikel yang diulas ini, sedikit sebanyak memberi kesan terhadap cara berfikir di mana dalam melaksanakan mana-mana tugasan ataupun perjuangan kita hendaklah bijak dalam merancang strategi untuk mencapai kejayaan. Selain itu, artikel ini juga didapati bahawa suatu kumpulan itu harus mempunyai sikap bekerjasama agar semua urusan dapat dilakukan dengan mudah serta harus mempunyai motivasi yang tinggi dalam kumpulan. Jika motivasi itu lemah, maka semangat dalam kumpulan itu juga akan menjadi lemah. Misalnya dalam artikel itu menyatakan bahawa kelemahan tentera Mesir pada ketika itu ialah atas lemahnya motivasi mereka sepasukan serta kurang plan strategi di mana hari pertama peperangan mereka bersikap sambil lewat terhadap peperangan tersebut. Sekian itu saja. Melalui artikel ini juga, pengulas juga telah mendapat ilham untuk mencerahkan dan memperbaiki lagi cara menjalankan penyelidikan yang sedia ada kerana penulisan dalam artikel ini amat baik berbanding dengan diri pengulas yang masih kurang mengetahui cara yang paling baik dalam menjalankan penyelidikan. Hasil daripada cara penulis menjalankan penyelidikan, pengulas juga dapat mengenal pasti bagaimanakah cara menjalankan penyelidikan menggunakan kaedah kualitatif seperti bidang sejarah selalu gunakan dalam menjalankan suatu penyelidikan ilmiah yang mana selalu menggunakan sumber dan fakta yang sahih melalui sumber yang paling dipercayai dan sumber yang kukuh. Di samping itu, melalui pembacaan pengulas juga artikel ini dapat mencerahkan dan memperbaiki lagi cara melaksanakan penyelidikan secara kualitatif. Hal ini kerana menyadarkan kepada pengulas sendiri bahawa sebuah penyelidikan itu terutamanya dalam bidang sejarah amat bergunanya metodologi kualitatif untuk
mendapatkan sumber yang sahih daripada kajian terdahulu dan sumber asal untuk memastikan sebuah penyelidikan itu berbentuk kajian ilmiah dan boleh digunakan pakai dalam melaksanakan penyelidikan, kerana sebuah penyelidikan itu haruslah bermula dari sumber dan bahan kajian itu diperolehi. Seperti juga dari penulisan artikel ini, penulis telah mensertakan dari mana sumber sebuah fakta itu ditemui oleh beliau. Malahan terdapat bukti yang kukuh kerana dalam artikel ini penulis telah memasukkan nota kaki untuk menyokong penulisan beliau. Justru itu menyedarkan kepada pengulas bahawa pentingnya menggunakan bahan penyelidikan daripada sumber berilmiah agar suatu penulisan itu tidak diragui. Terdapat beberapa kelemahan yang dikenal pasti daripada artikel ini, di mana boleh dilihat dari segi sasaran pembaca yang lebih ditujukan kepada warga pendidik ataupun pihak yang berkaitan dalam bidang pendidikan. Sebagai contoh, penggunaan istilah dan cara penulisan yang boleh mengelirukan seperti preemptive strike, backlash dan close combat battle berkemungkinan tidak diketahui oleh sesetengah pembaca. Hal ini menyebabkan pembaca hilang minat terhadap artikel tersebut kerana tidak dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sejarah. Namun begitu, penggunaan istilah boleh diperbaiki dengan cara menerangkannya secara lebih terperinci agar penyampaian mudah difahami dan dapat mengekalkan kepercayaan para pembaca terhadap fakta yang diberikan dalam artikel ini. Jelaslah bahawa artikel ini sesuai dibaca oleh pelajar dan pendidik dalam bidang sejarah kerana dipenuhi dengan informasi serta rujukan ilmiah. Kekurangan artikel seterusnya ialah kurang penggunaan grafik atau gambar. Artikel tidak menyediakan gambar dan grafik sebagai salah satu penerangan. Seterusnya, penggunaan grafik atau gambar ini dapat meningkatkan kepahaman pembaca. Selain itu, melalui grafik dan gambar juga dapat memberi bayangan kepada pembaca untuk apa yang telah penulis jelaskan. Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Roziana Ramli dengan memetrik BA 19161041. Dan pada hari ini saya akan merangkan ulasan artikel iaitu adakah pengkaji mengambil langkah yang relevan bagi memastikan etika penyelidikan dipatuhi. Dan pengkaji telah mengambil langkah yang relevan bagi memastikan etika penyelidikan dipatuhi. Hal ini demikian kerana pengkaji memasukkan ke semua elemen-elemen penting dalam penulisan artikel ini dan susunan juga teratur. Analisis kajian dimasukkan bagi merungkai strategi tentera Israel terlibat dalam peperangan dan ianya sangat penting bagi membantu pengkaji untuk membuat perbandingan kajian terdahulu dan kajian terkini. Tambahan pula, pengkaji dalam artikel ini memasukkan nota kaki dan senarai rujukan yang lengkap dengan penyusunan yang sistematik dan teratur serta mengikut format penulisan artikel seorang penyelidik ahli sejarah. Akhir sekali, pengkaji juga memasukkan tajuk kajian, senarai penulis artikel, muka surat dan nama jurnal. Seterusnya adalah penutup. Penemuan atau ilmu pengetahuan baru yang saya peroleh atau pelajari sebagai seorang bakal penyelidik ialah pengkaji dalam artikel ini memasukkan gambar raja pergerakan tentera Israel. Ianya sangat membantu saya untuk memahami kajian ini dan pengkaji juga memasukkan ayat Al-Quran bagi mengukuhkan lagi kesahihan penulisan tersebut. Selain itu, kajian yang akan saya lakukan pada masa akan datang adalah membuat pembacaan lanjut penulisan artikel tersebut terdahulu dan memilih kajian ini sebagai kajian saya kelak. Di samping itu, sekiranya saya melakukan kajian ini, perkara yang saya perlu ubah adalah dari segi penambahan senarai rujukan supaya tidak tertumpu kepada satu skop sahaja.